Salam sejahtera, apa kabar semua? Dalam video ini, kita akan bincangkan matematik tingkatan 4, latihan praktis kendiri 1.1c. Sebelum ini, kita telah bincang sampai contoh 3 di muka surat 14. Oke, dan kita berhenti di sana. Jadi, saya sudah cakap, video seterusnya kita akan bincang inilah. Jadi, sekarang kalau awak belum lagi buat kerja ini, dan ataupun tidak faham bagaimana buat praktis kendiri ini, sila dengar dengan baik-baik ya. Mari kita tengok soalan 1. Ini di buku teks muka surat 14 ya. Soalan 1, fungsi kuadratik di bawah melalui titik seperti yang dinyatakan. Hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. Di soalan A, fx sama dengan x kuasa 2 tambah 7x tambah c. Melalui titik sifar 5. Melalui sifar 5 bermaksud titik ini terletak di atas graf fungsi ini ya, fungsi kuadratik ini. Kalau kita lukiskannya ke dalam sebuah graf lah. Maka, kalau kita nak carikan nilai C, apa yang kita perlu buat ialah, kita perlu gantikan, masukkan nilai X ke X dan Y ke Fx. Iaitu, kita akan tukar Fx, kita akan tukarnya dengan 5. Lepas tu, X kuasa 2. X tu kita akan tukar dengan sifar. Dan 7X tu kita pun akan tukar dengan sifar. Dan jadilah macam ini. 5 sama dengan sifar kuasa 2 tambah 7. Buka kurungan, sifar tutup kurungan tambah C. Lepas tu kita selesaikan macam biasa. Jadi, C akan sama dengan 5. Kalau kamu nak tuliskan jawapan kamu 5 sama dengan C pun boleh. Kalau nak tulis lagi sekali, C sama dengan 5 di bawahnya pun tak jadi masalah. Lepas tu kita pergi ke B. Soalan 1B, fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 4x tambah C. Dan melalui titik 2 negatif 3. Jadi 2 ini kita akan masuk sini. Masuk sini. Lepas tu negatif 3 itu kita akan masuk ke sini. Gantikanlah. Menjadi negatif 3 sama dengan 2. Buka kurungan. 2 tutup kurungan kuasa 2. Tolak 4, buka kurungan, 2 tutup kurungan tambah C. Lepas tu kita akan selesaikan macam biasa. Macam kita selesaikan persamaan linear. Iaitu negatif 3 akan sama dengan ni 2 kuasa 2 jadi 4. 4 darab lagi dengan 2 jadi 8. Dan belakang tu negatif 4 ini didarab dengan 2 menjadi negatif 8. Jadi 8 tolak 8 jadi sifar saja. Maka C samalah dengan negatif 3. Selepas tu kita pergi ke soalan C. Fx
sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah x tambah C. Okey, sekarang soalan C ini tidak beri kita satu koordinat x dan y. Dia hanya cakap graf ini melalui melalui pintasan y sama dengan 4. Apa maksudnya pintasan y sama dengan 4? Kalau kita lukiskan graf, kalau kita lukiskan graf kita akan berbentuk macam ini. Lebih kuranglah. Dan dia akan melalui pintasan y, iaitu sini 4. Ini y ataupun fx. Ini x. Dan apakah koordinat titik ini? Titik ini koordinatnya akan sama dengan sifar 4. So, pintasan y, kalau pintasan y adalah 4, maksudnya koordinat titik ini, x-nya akan sama dengan sifar, dan y-nya ialah 4. Maka kita akan gantikan x dengan sifar, lepas tu fx dengan 4. Menjadi 4 sama dengan negatif 2x kuasa 2. Sifar kuasa 2 tambah sifar tambah C. Dan C sama dengan 4. Jadi inilah jawapan untuk soalan A, soalan B, dan soalan 1C. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan 2. Soalan 2. Rajah di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik. Yang pertama ialah y sama dengan fx. Dan yang kedua ialah y sama dengan gx. Yang dilukis pada paksi yang sama. Paksi inilah. Nyatakan julat nilai P. Lepas tu berikan justifikasi anda. So, daripada maklumat yang telah kita terokai di rangsangan minda 7 ini, kita telah belajar tentang bagaimana nilai A menentukan bentuk graf. Jika nilai A semakin kecil, maka semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik. Dengan maklumat ini, kita pergi ke sini semula. Kita tengok. Gx nilainya fungsi kuadratiknya ialah negatif 4x kuasa 2 tambah 3. Manakala untuk fx pula ialah negatif px kuasa 2 tambah 3. Soalan minta kita nyatakan julat nilai P. Kalau kita tengok graf sini, graf yang dihasilkan oleh Gx dan Fx, graf Gx di dalam graf Fx. Maksudnya, nilai P ini, nombor P ini, dia mesti lebih kecil daripada 4.
Sebab kalau nilainya lebih besar daripada 4, maka graf yang dibentuk akan berada di dalam graf GX. Macam ini contohnya. Oleh itu, nilai P dia mesti lebih kecil daripada 4. Dan selepas itu kita tengok bentuk graf. Okey, bentuk graf. Bentuk graf ini dia melengkung ke bawah. Melengkung ke bawah. Okey. Maka nilai P itu dia mestilah satu nilai positif. Sebab di depan P ini sudah ada satu tanda negatif. Kalau nilai P ialah sesuatu nilai yang negatif, contohnya negatif 1, maka nanti Fx akan sama dengan negatif 1 tambah 3. 1 X kuasa 2 tambah 3. Negatif bertemu negatif jadi positif X. Kalau positif, graf kita akan melengkung ke atas. Okey, tapi sekarang graf kita masih melengkung ke bawah kan? Oleh itu, nilai P itu tak boleh kurang dari ataupun sama dengan sifar. Jadi, maksudnya nilai P kita mesti berada di antara sifar dengan 4. Jadi, jawapannya ialah sifar kurang daripada P kurang daripada 4. Manakala justifikasinya pula ialah, kamu boleh tulis fungsi Fx lebih besar bukaan. Maka P kurang daripada 4. Yang kedua, bagi graf yang bentuknya melengkung ke atas, E kurang daripada sifar. Maka P ini mesti lebih daripada sifar. Okey, so ini jawapan untuk soalan 2. Seterusnya, mari kita tengok soalan 3. Raja di sebelah menunjukkan graf fungsi kuadratik Fx sama dengan Kx kuasa 2 tambah 6x tambah H. Titik E 3,14 ialah titik maksimum graf. Ini titiknya. Diberi K ialah integer dengan keadaan negatif 2 kurang daripada K kurang daripada 2. Jadi K ini ya, dia terletak di antara negatif 2 hingga 2. Integer di antara 2 hingga negatif 2. Jadi apakah integer yang ada di antara 2 dengan negatif 2? Negatif 1, sifar dan 1. Dia minta kita nyatakan nilai K. Okey, sekarang kita tengok graf ini. Graf ini melengkung ke bawah kan? Maksudnya, K itu mesti nilai negatif. Jadi, dalam 3 pilihan di sini, hanya satu nombor saja
yang bernilai negatif, yaitu negatif 1. K tidak dapat jadi sifar lah. Kalau K sifar, kita hanya akan dapat menghasilkan satu garis lurus. Kalau K adalah positif 1, maka graf yang terhasil itu akan menjadi satu U. Oleh itu, pilihannya hanyalah K sama dengan negatif 1. Okey, seterusnya B. Dengan menggunakan nilai K daripada A, hitung nilai H. Okay, maksudnya sekarang ialah kita perlu gantikan nilai K ke dalam fungsi fx sama dengan kx kuasa 2 tambah 6x tambah h. Itulah. Okay, mari kita hitung bersama-sama. Kalau kita nak hitung nilai h tu, kita mesti ada salah satu titik yang terletak, koordinat bagi salah satu titik yang terletak di atas graf itu. Maka sekarang, titik yang kita perlukan, koordinat yang kita perlukan ialah A ini. Dan maksudnya kita akan gantikan nilai koordinat A ke dalam fungsi tersebut untuk mencarikan nilai H. Jadi soalan 3, fx sama dengan K iaitu negatif 1, X ialah 3 kuasa 2 tambah dengan 6, 3 tambah H. Dan fx pula tukar ke 14. Jadi lepas tu 14 samalah dengan, ini pengiraan yang biasa. 14 sama dengan negatif 9 tambah 18 tambah H. Jadi sama dengan 9 tambah H. Okey, maka H akan sama dengan 14 tolak 9 iaitu 5. Okey, seterusnya kita buat soalan C. Ini jawapan soalan B ya, 3B ni. Okey, tengok apa soalan C. Nyatakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. Berikan jawapan anda dalam bentuk fx sama dengan ax tambah x kuasa 2 tambah bx tambah c. Okay, dia nak kita buat satu persamaan fungsi yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. So, ini paksi X. Okay, ini paksi X. Kalau nak dipantulkan pada paksi X, maksudnya graf kita akan jadi macam ini. Diterbalikkan. Dan dia minta kita tuliskan jawapan kita dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. So, bila dipantulkan, benda itu akan diterbalikkan. Maka, semua yang positif akan jadi negatif. Manakala yang negatif pula akan jadi positif. Sebab dia diterbalikkan, maka setiap sebutan tu pun positif negatifnya diterbalikkan lah. Maka dia akan menjadi fx sama dengan tadi ialah negatif 1 x kuasa 2 kan. Kalau k ialah negatif 1 tadi kan. Maka negatif 1 akan menjadi positif 1 x kuasa 2. Lepas tu tadi ialah tambah 6x. Maka sekarang dia akan jadi tolak 6x. Dan tadi tambah C tambah 5.
Nah, kita ada H ialah 5, kita dah jumpa tadi H ialah 5, positif 5. Maka sekarang bila diterbalikkan, H itu akan jadi negatif 5. Oke. Yang asal tu ialah Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 6X tambah 5. Ini fungsi kuadratik yang asal untuk graf ini. Dan bila soalan C minta kita terbalikkan ataupun dipantulkan, maka yang negatif ini jadilah positif. Positif terbalikkan jadi negatif. Dan positif ini pun diterbalikkan menjadi negatif. Dan kalau ini tadi ialah 5, maka di sini akan jadi negatif 5. Nah, ini E akan jadi 3 negatif 14. Oke, dengan itu habislah perbincangan kita untuk praktis kendiri 1.1c. Diharapkan penjelasan saya ini boleh membantu Anda faham sedikit sebanyak tentang latihan inilah. Oke? Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya yang akan membincangkan standard pembelajaran membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubungkannya dengan persamaan kuadratik. So, terima kasih sebab menonton video saya ini dan harap kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.